Anggapan bahawa hakim ni nampak dengan jelas pendakwaan laporan dibuat ke atas Isyamuddin. Laporan juga dibuat ke atas Datuk Zahid. Tapi kenapa Datuk Zahid seorang yang disasar? Maknanya dari situ pun kita dah nampak hakim tu boleh lihat berlakunya pendakwaan terpilih. Keduanya, lebih mengejutkan kita bila SPRM memanggil saksi bernama David Tan. Bila ledger dikeluarkan, ini pun antara perkara yang termaktub di dalam keputusan ataupun verdik yang dibuat oleh Hakim Datuk Yazid, yang mempertikaikan credibility ledger ni, buku 35. Tak pernah dalam sejarah kita dengar seseorang itu didakwa kerana catatan dalam buku 35 yang kemudian dipindahkan ke dalam sebuah ledger. Bukti money trail tak ada. Bukti pembayaran amat-amat mengecewakan. Keterangan saksi yang saksi 15, 14, 17 ni pun berbeza-beza, bercanggah di antara satu sama lain. Seorang kata bagi sekian banyak, seorang lagi cakap tak pasti. Lepas tu hakim mempertikaikan macam mana kalau dalam kes Datin Seri Rosmah dituduh Datin Seri Rosmah melalui Rizal Mansur. Rizal Mansur menerima 2 beg cash, 2 beg yang berisi 2.5 juta, 2.5 juta. Bolehlah juga dia bayangkan benda tu diisi dalam beg. Tapi dalam kes Datuk Seri Zahid ini, dia kata mula-mula 200,000, lepas tu 300,000, last kali sampai dekat 600,000 bagi bukan dalam beg. 600,000 sing tu dimasukkan di dalam sampul surat. Kalau betul pun ada domination yang besar untuk duit Singapura ni, tapi 600,000 mana boleh masuk sampul surat? Hakim pun boleh berfikir lah, di mana datang logiknya jumlah duit sebanyak itu nak dimasukkan ke dalam sampul surat. Itu yang akhirnya hakim beranggapan bahawa ketiga-tiga saksi ini tidak kredibel, tak boleh dipercayai kata-kata mereka. Apatah lagi gaya hidup mereka yang mewah jelas tidak menggambarkan. Contohnya macam Wan Kuris mempunyai pendapatan hanya 10,000. Ketiga-tiga dia tu semua ada rumah mewah di Pavilion Residence. Datuk Alif Syukri tadi dia nak jual rumah dia berapa? 13 berbelas juta. 6 juta ke 7 juta macam tu lah. So mana datang logiknya? Mana datang logiknya? Saksi-saksi ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Jadi hakim mencadangkan kemungkinan besar kalaupun duit ini diberikan oleh pihak Hong Kong, mereka ni membedak ataupun mengagihkan duit ini antara mereka bertiga dan tidak diserahkan kepada Datuk Seri Zahid. Rakaman CCTV tak ada, bukti-bukti log mereka masuk ke Seri Perdana ni, Seri Satria tak ada. Mereka masuk ke rumah di Country Heights tak ada. Kononnya kerana tukar management keselamatan. Memang kes ni koyak lah. Itu sebab saya begitu yakin bahawa kes ini pasti akan dimenangi oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ya. Okey Dok, dengan kemenangan kes Presiden UMNO itu, apakah tindakan selanjutnya untuk untuk membersihkan lagi nama dia? Maksud saya, adakah Datuk Zahid akan ambil tindakan apa-apa saman saya rasa hari ini Datuk Seri Zahid telah mengeluarkan kenyataan bahawa sepanjang tempoh kes ini beliau diaibkan, beliau ditelanjangkan. Apa lagi satu dia sebut? Telanjang, difitnah. Jadi saya rasa itu adalah luahan hati peribadi beliau lah. Apa yang dia orang ni tak buka,
Seolah-olah macam buruk sangat sampai 40 pertuduhan. Tetapi alhamdulillah bukan semua hakim boleh dibeli. Alhamdulillah ada juga hakim yang berdiri atas prinsip keadilan. Dia boleh melihat bagaimana tidak adilnya, bagaimana berlakunya pendakwaan yang bagi saya jelaslah bermotifkan politik. Sebab apa? Sebab orang macam Muhyiddin juga didedahkan oleh David Tan menerima 1.3 juta. Orang macam Mahathir melalui Tan Sri Rahmat juga menerima 2.6 juta. Orang macam Hishamuddin Tun Hussein juga melalui institusi politik dia menerima tiap-tiap bulan. Begitu juga dengan Amin Botak, begitu juga dengan Khairi Jamaluddin, masing-masing menerima. Tetapi kenapa mereka tidak didakwa? Jadi itulah saya rasa, ni pada pandangan saya, bacaan politik saya, itulah antara perkara-perkara yang menjurus kepada hakim membuat judgement sehingga Datuk Seri Ahmad Zahid dilepaskan dan dibebaskan. Sebab memang tak adil. Dan sebenarnya kalau kita ikut dari segi realiti, kalau hari ini Datuk Seri Zahid perlu membela diri, apa akan jadi? Maka kes ini akan menyebabkan Datuk Seri Ahmad Zahid akan memanggil saksi-saksi pembelaan. Bila dia panggil saksi pembelaan, maka sudah pastilah akan terbongkar lebih banyak cerita macam mana Tan Sri Rahmat menerima duit daripada Mahathir Mohamad, cerita macam mana Tan Sri Muhyiddin menerima duit, siapa yang terima, semuanya akan berpanjangan. Dan setiap kali aku buat live pun aku akan ulang benda yang sama. Betul tak? Aku akan ulang nama KJ, aku akan ulang nama Hishamuddin Tun Hussein. Kita akan ulang kenapa Hanifah Aman tidak didakwa. Kita akan ulang kenapa orang-orang ni semua tak didakwa. Kenapa Datuk Zahid seorang yang dipaksa untuk membela diri. So kan panjang ceritanya, betul tak? Panjang ceritanya kan? Cuma kita minta rakyat Malaysia, walaupun Datuk Zahid hari ini telah dibebaskan oleh Hakim Datuk Yazid, kita pujilah sifat terpuji Hakim Datuk Yazid ni yang tidak goyah dengan sebarang bentuk tekanan faktor luaran. Tak kira lah, kita tak tahu apa benda faktor luaran yang dia masukkan. Sama ada cakap-cakap di kedai kopi ke, ataupun cakap-cakap di media sosial ke, atau apa yang kita cakap-cakap setiap malam ke, ataupun ada tekanan daripada pejabat orang besar sana ke, ataupun tekanan daripada sana sini ke, kita tak tahu. Sebab dia tak memperjelaskannya. Cuma yang kita perlu ingat ialah kalau misalnya kes Datuk Zahid ini diminta untuk bela diri, maka akan terbongkar lebih banyak tentang penglibatan Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad, Hishamuddin Tun Hussein, Khairi Jamaluddin. Semua orang akan kena telanjang. Jadi dalam erti kata lain, kita jangan lupa, ini kes yang jelas menunjukkan di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir, di bawah kepimpinan Tommy Thomas sebagai Peguam Negara, Presiden parti kita telah berhadapan dengan pendakwaan terpilih yang bermotifkan politik dan berniat jahat, malicious prosecution. Jangan kita lupa benda ni, kita kena ulang cakap berulang kali supaya tertanam di dalam benak kepala rakyat Malaysia. Kalau nak negara ni kembali mempunyai sistem kehakiman yang telus, sistem Jabatan Peguam Negara yang berlaku adil kepada semua pihak, tak kira orang UMNO ke, PAS ke, DAP ke, keadilan ke, rakyat ada parti ke, tak ada parti ke, rakyat kelas terbawah ke, kelas termenengah ke, kelas teratasan ke, kita kena pastikan bahawa jangan pilih lagi Kerajaan Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan hybrid
yang bertukar nama menjadi Perikatan Nasional. Jangan. Kita kena make sure kita kena kembalikan Kerajaan Barisan Nasional supaya sistem kehakiman kita boleh betulkan balik. Sistem Jabatan Peguam Negara kita boleh betulkan balik. Institusi Badan Pencegahan Rasuah ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, tidak akan ada lagi orang yang seperti Latifah Koya daripada Ahli Majlis Kerja Tertinggi ataupun Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SBIM. Tak akan gila tu. Dan tidak ada lagi lantikan-lantikan politik untuk jawatan Ketua Polis Negara seperti mana Tun Dr. Mahathir melantik orang kanan dia, Hamid Badu, yang dah pencen, dah pergi tanam sayur 2 tahun, tiba-tiba diangkat menjadi Ketua Hakim Negara, Ketua Polis Negara. Saya sebenarnya pada pagi ni sebenarnya tuan-tuan memang dah letih sangat. Pemikiran pun tak boleh fikir straight sekarang ni. Tapi kita layan jugalah, kerana kita tahu ramai yang tak sabar-sabar nak menunggu ulasan kita pada malam ni. Walaupun saya tak go through lagi, ulasan saya ni lebih kepada apa yang dilaporkan oleh media dan apa yang dilaporkan ketika berlakunya prosedur mahkamah. Dan insyaAllah bila saya ada masa untuk go through 68 pesurat ni, insyaAllah saya akan buat